Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa khabar semua? Hari ini kita akan belajar Pendidikan Islam, Pendidikan khas tingkatan 4, bahagian ibadat, unit 10, solat fardu, iaitu rukun solat. Sebelum itu, mari kita sama-sama menadah tangan, membaca doa untuk memohon keberkatan majlis kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Okay, standard pembelajaran pada hari ini ialah di akhir pembelajaran, cikgu harapkan murid-murid dapat 6.1.4 menerangkan rukun solat. Okey, kita ulang balik. Apakah yang dikatakan solat itu? Solat dari segi bahasa ialah doa. Istilah pula iaitu perbuatan dan perkataan tertentu yang dimulakan dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam. Okey. Rukun solat. Rukun solat tu apa? Rukun solat ialah perkara yang wajib dilakukan semasa melakukan ibadat solat. Okay. Solat batal dan tidak sah jika meninggalkan salah satu daripada rukun solat atau ditunaikan tidak mengikut tertib. Okay. Pastikan jangan tinggal rukun solat itu dan pastikan ia mengikut tertib. Rukun solat ada 13. Apakah dia? Mari kita tengok satu persatu. Yang pertama, niat. Okay, contohnya, usalli fardhu subhi raka'ataini adaan lillahi ta'ala. Okay. Okay, niat ni letaknya di mana? Niat ni letaknya di dalam hati. Okay, lafaz yang disebut oleh mulut tidak dipanggil sebagai niat. Niat ini adalah lintasan hati tentang apa yang diniatkan. Okay, faham? Kita tak lafazkan. Bila kata lafaz adalah lafaz. Ini niat. Niat letaknya di dalam hati. Niat berlaku semasa seseorang mengangkat takbiratul ihram, iaitu ketika dia mengatakan Allahu Akbar, maka hatinya berkata, saja aku solat fardu subuh 2 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Okey. Contoh ini adalah contoh niat solat subuh. Begitulah juga niat-niat yang selain daripada solat subuh tadi. Yang kedua, berdiri betul ataupun berdiri tegak bagi yang mampu. Sekiranya uzur, boleh solat dalam keadaan duduk, baring, mengiring sebelah kanan atau kiri atau menelentang atau sekadar yang ia boleh lakukan. Okey, mana-mana boleh sekiranya terdapat keuzuran. Seterusnya, takbiratul ihram. Allahu Akbar. Itu adalah lafaz takbiratul ihram. Ketika melafazkan takbiratul ihram, hendaklah dalam keadaan yang tetap berdiri. Bukannya ketika baru hendak berdiri menunaikan solat, kita terus angkat takbir. Kita keadaan yang tetap. Seterusnya, mengangkat takbir hendaklah menghadap kiblat ketika melafazkan takbiratul ihram itu. Okey. Dan kita mengangkat takbir itu, kita melafazkan takbir itu, kita dengar setiap huruf yang kita lafazkan. Ketika melafazkan takbiratul ihram itu, perlulah disertai dengan niat. Sebagaimana yang kita beritahu
sebelum ini tadi. Yang keempat, membaca surah Al-Fatihah. Kita wajib membaca surah Al-Fatihah pada tiap-tiap rakaat. Dan kena ingat, membaca Bismillahirrahmanirrahim ialah satu daripada ayat Al-Fatihah. Jadi, jangan terus baca Alhamdulillah, tak mau. Kita kena baca, pastikan bermula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kena ingat satu perkara. Al-Fatihah perlu dibaca dengan lafaz. Maksudnya kita kena lafaz sekurang-kurangnya didengar oleh telinga kita sendiri. Okey, pastikan bacaannya mengikut tertib. Dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim sehingga akhir ayat. Okey, baca dengan jelas. Pastikan baca dengan betul lafaznya. Jika tidak, solat kita dianggap tidak sah. Okey. Kalau tak tahu, belajar sehingga dapat. Kita hendaklah menyempurnakan bacaan Al-Fatihah ketika dalam keadaan berdiri. Okey, ini adalah surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sadaqallahul azim. Okey, ini contoh bacaan surah Al-Fatihah. Yang kelima, rukuk serta tumakninah. Okey. Perbuatan rukuk boleh dilihat pada gambar ini. Okey. Rukuk sekurang-kurangnya membongkok sampai dua tangannya dapat diletak di kedua kepala lututnya. Okey, macam itulah. Kalau tengok 90 darjah. Kalau tengok bongkok ni, itu yang sewajarnya. Dan tumakninah tu apa? Tumakninah ialah berhenti sebentar sekadar bacaan Subhanallah serta anggota-anggota yang berat hendaklah berhenti. Anggota-anggota berat itu ialah kedua-dua belah tangan. Termasuklah pergelangan tangan, kepala, kaki dan juga badan. Sekiranya kita rokok dan anggota-anggota ini masih bergerak semasa rokok tanpa berhenti, maka tidak dikira sebagai tumakninah. Itu sebab dipesan pastikan ada tumakninah dalam solat. Okey, apakah bacaan rukuk? Okey, ada di sini. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Okey, dibaca sebanyak 3 kali. Yang keenam, i'tidal. I'tidal serta tumakninah. I'tidal artinya berdiri tegak semula selepas rukuk dan tumakninah. Oleh itu apabila i'tidal hendaklah semua anggota berat berhenti sebentar. Okey, apa tadi anggota berat? Kedua belah tangan, termasuk tapak tangan, kepala, kaki dan badan. Okey, itu anggota yang berat. Okey, apa bacaannya? Sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Okey. Pastikan tidak terlalu lama berdiri ketika i'tidal. Yang ketujuh, sujud serta tumakninah. Okey, sujud ada seperti gambar. Okey, yang mana 7 anggota sujud perlu letak di tempat sujud. Okey, sujud dari segi syarak, sentuhan dahi seseorang ketika bersolat di tempat sujud. Sekurang-kurangnya sujud tu meletakkan dahi
di atas tempat sujud dan dahi mestilah tidak berlapik dengan sesuatu. Tapi sekiranya terpaksa, seperti dibalut dengan luka dan sebagainya, maka tidaklah wajib membukanya. Okey, apakah 7 anggota sujud tu? Okey. Dahi, 2 tapak tangan, 2 lutut dan 2 perut jari kaki. Okey. Pastikan betul ya kedudukan sujud. Okey, apakah bacaannya? Bacaannya Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Dibaca sebanyak 3 kali. Yang ke-8, duduk antara 2 sujud serta tamakninah. Okey, duduk antara 2 sujud disebut juga sebagai duduk iftirash. Okey, itulah. Kena tengok gambar macam mana duduknya. Okey, ini sebelah kaki, kaki kiri diduduk, kaki kanan ditegakkan begini. Duduk antara 2 sujud merupakan rukun pendek, maka tidak boleh dipanjangkan masa duduknya. Okey, ini bacaannya. Okey, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Okey, rukun solat yang ke-8 ini adalah perbuatan, iaitu pastikan kamu duduk dengan betul. Duduk antara 2 sujud dengan kedudukan yang betul serta dengan tamakninah. Yang ke-9, duduk membaca tahiyat akhir. Okey, rukun yang ke-9 ini juga adalah rukun fi'li, iaitu perbuatan. Perbuatannya duduk ketika membaca tahiyat akhir. Artinya tidak boleh seseorang itu membaca tahiyat ketika dia sedang berdiri ataupun sujud ataupun sebagainya. Yang pasti duduk. Macam mana keadaannya? Okey, cuba tengok gambar ni. Kalau ketika tahiyat awal tadi, duduk tahiyat awal tadi, kaki kita duduk atas kaki kiri. Okey, bila tahiyat akhir, kita tak duduk atas kaki kiri. Kita duduk di atas tempat sejadah. Okey, duduk di lantai. Manakala kaki kanan masih sama kedudukannya. Okey. Yang ke-10, membaca tahiyat akhir. Kalau tadi perbuatan, ini adalah bacaan. Okey, ini bacaan tahiyat akhir. Bila kata rukun bacaan, pastikan kamu baca, didengar sekurang-kurangnya oleh diri kamu sendiri. Okey. Pastikan bacaan mengikut tertib. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Okey, dapat? Okey, kena ingat lagi sekali, pastikan membaca tasyahud dengan tertib. Dengan syarat, iaitu syarat bila mana ia tidak dibaca dengan tertib, bacaannya akan mengubah maknanya. Maksudnya, kena baca dengan tertib yang betul dan juga jaga baris-baris sabdu dalam tasyahud ataupun tahiyat ini. Seperti at-tahiyatul. Pastikan bacaannya betul, huruf-hurufnya dan tasydid-tasydidnya. Macam mana nak betulkan? Belajar. Kita hidup, pastikan belajar dan terus belajar. Ketika menyebut illallah, jari telunjuk diangkat naik ke atas. Macam tengok, kalau selalu tengok, okey, mak-mak ataupun ayah-ayah kamu solat, jari telunjuk tu diangkat ketika menyebut illallah. Okey, angkat tangan tu. Dan menunjukkan hanya Allah sahaja Tuhan kita. Yang ke-11, berselawat kepada Nabi Muhammad dalam tahiyat akhir. Tahiyat akhir kita bermula daripada bacaan tahiyat yang telah cikgu baca tadi, iaitu
pada rukun yang ke-10 dan dalam tahiyat ini ada selawat. Sekurang-kurangnya selawat ialah Allahumma salli ala Muhammad. Sebaik-baik bacaan selawatnya adalah sebagaimana yang tertera di hadapan ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Dapat ya? Syarat-syarat selawat ini ialah yang pertama, memperdengarkan untuk diri kita sendiri kerana rukun ini adalah rukun qauli. Kita dengar sekurang-kurangnya oleh diri kita sendiri. Kita baca selawat ni dalam keadaan duduk dan dalam bahasa Arab. Pastikan menjaga bacaan makhraj huruf dalam selawat ini. Jaga baris-baris sabdu dan apa-apa tanda di dalam selawat. Baca selawat dengan tertib. Bila mana jika tidak dibaca dengan tertib, bacaannya akan mengubah maknanya. Yang ke-12, memberi salam yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey. Pusing mana tu? Pusing kanan. Okey. Syarat-syaratnya hendaklah diletakkan perkataan Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan cuba-cuba Assalamualaikum. Tak nak. Kita kena baca ada perkataan Assalamualaikum warahmatullahi. Okey. Ia juga adalah rukun qauli. Kena sebut dengan jelas dan kuat didengari oleh diri kita sendiri sekurang-kurangnya. Okey. Yang ke-13, tertib. Tertib bermaksud mendahulukan yang dahulu dan mengkemudiankan yang kemudian. Semua rukun solat dari mula hingga akhir hendaklah mengikut aturannya. Jika tidak, solat itu akan terbatal. Okey. Kita dah dengar tadi dari 1 hingga 13. Mari kita cuba ingat balik apakah rukun-rukun solat ini. Yang pertama, niat. Yang kedua, berdiri betul. Yang ketiga, takbiratul ihram. Okey. Keempat, membaca surah Al-Fatihah. Yang kelima, rukuk serta tumakninah. Dapat ya sampai situ? Ada lagi. Okey, yang keenam, iktidal serta tumakninah. Yang ketujuh, sujud serta tumakninah. Yang ke-8, duduk antara sujud dan tumakninah. Yang ke-9, duduk tahiyat akhir. Okey, kita ada 4 lagi. Okey. Yang ke-10, tahiyat akhir. Yang ke-11, selawat dalam tahiyat akhir. Yang ke-12, memberi salam pertama. Dan ke-13, tertib. Kesimpulannya, ingat ya anak-anak, solat itu tiang agama. Jangan tinggalkan ia. Kerana ia adalah bukan pilihan. Sebaliknya, ia adalah satu kewajiban. Jom teruskan belajar dan belajar untuk memperbaiki solat kita supaya solat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Latihan pengukuhan. Okey, seperti biasa ada. Tunggu ya. Sekian saja daripada cikgu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.